Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR PJPK tahun 3 bersama Teacher Ida. Okey, apa khabar ya kamu semua? Teacher harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria, okey? Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu pendidikan kesihatan. Unit 11, jaga diri, sehat, emosi. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tiada nyamuk, tiada penyakit. Standard kandungan 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit bawaan nyamuk, 1. Demam denggi, 2. Demam malaria. Standard pembelajaran 6.1.1 menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk. 1. Demam denggi, 2. Demam malaria. Objektif pembelajaran. Pada akhir sesi PDPR, murid dapat menyatakan cara penyakit bawaan nyamuk merebak iaitu penyakit demam denggi dan demam malaria. 2. Menyatakan 6 gejala dan tanda demam denggi dan demam malaria. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nyamuk? Nyamuk ialah sejenis serangga kecil bersayap dua dan menghisap darah. Nyamuk mempunyai jumlah keseluruhan 41 genus yang merangkumi 3,500 spesies. Nyamuk juga mempunyai 2 kepak bersisik, tubuh yang langsing dan 6 kaki yang panjang. Nyamuk bersaiz berbeza-beza tapi jarang sekali melebihi 15 mm. Okay, terdapat 2 jenis nyamuk yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, nyamuk Aedes betina dan yang kedua, nyamuk tiruk betina. Okey, kenapa hanya nyamuk betina? Okay, cuba kamu fikir. Agaknya kenapa ya? Kenapa kita hanya pelajari nyamuk betina sahaja? Okey, saya rasa ada di antara kamu yang tahu jawapannya. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, hanya nyamuk betina sahaja yang boleh menghisap darah. Okey, kerana nyamuk betina dia mempunyai bahagian mulut yang berbentuk proboscis yang panjang yang boleh menembusi kulit untuk menghisap darah. Manakala nyamuk jantan dia tidak mempunyai mulut yang berbentuk proboscis. Proboscis ni digunakan untuk menghisap darah yang ada pada nyamuk betina lah. Okay, ini sekadar pengetahuan tambahan je lah untuk kamu semua. Okey, sekarang kita tengok nyamuk Aedes betina. Okay, jom kita pelajari dulu apa ciri-ciri nyamuk Aedes betina. Aedes meletakkan telur pada air yang jelas dan bertakung yang tersembunyi dari cahaya matahari. Okay, ingat air yang jelas. Air yang jelas ni maknanya air yang jernih lah. Aedes dewasa mempunyai tompok hitam dan putih. Okay, jadi kalau awak nak kenal nyamuk Aedes ni, orang cakap ada belang hitam dan putih. Okey, Aedes sangat aktif pada siang hari. Dan yang seterusnya, nyamuk Aedes boleh menyebabkan demam yang tinggi, demam kuning dan filariasis limfa. Okey, filariasis limfa ni dia adalah sejenis penyakit yang boleh menyebabkan bengkak-bengkak yang luar biasalah pada bahagian lengan ataupun bahagian kaki. Okey, pernah menjadi satu penyakit yang amat digerunilah di ASEAN. Sebab apa? Sebab penyakit ni dia hanya menular di kawasan yang beriklim tropika macam Malaysia lah. Tapi dia sangat jarang berlaku di negara-negara sebelah barat. Okey, itu maklumat yang berkaitan dengan nyamuk Aedes betina. Okey.
bagaimana demam denggi boleh merebak? Okey, untuk tengok tajuk ni, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 82. Okey, kat situ ada cara-cara ditunjuk bagaimana demam denggi merebak. Jom kita tengok macam mana demam denggi ni boleh menyebarkan virus dia. Okey, nyamuk Aedes betina pembawa virus denggi. Nyamuk Aedes je yang boleh membawa virus denggi. Daripada mana? Nyamuk Aedes betina menggigit pesakit denggi. Jadi apabila dia gigit pesakit denggi, dia dapat virus tu, jadi dia boleh membawa virus denggi tu, dan seterusnya dia menggigit orang yang sihat dan selepas itu menjakitinya pula. Jadi lepas dia dah gigit pesakit denggi, dia dah bawa virus denggi tu, selepas tu dia gigit balik orang yang sihat. Jadi orang yang sihat tu boleh mendapat penyakit demam denggi juga. Seterusnya, apakah gejala dan tanda-tanda demam denggi? Pertama, demam panas. Kedua, sakit kepala. Ketiga, muntah. Keempat, ceret-beret. Kelima, sakit sendi. Dan keenam, terdapat ruam-ruam pada kulit. Okey, itu berkaitan dengan nyamuk Aedes betina. Bagaimana cara dia menyebarkan virus dan apakah gejala dan tanda-tanda seseorang itu mendapat demam denggi. Okey, seterusnya, nyamuk tiruk betina. Nyamuk tiruk meletakkan telur di atas air yang kotor dan keruh. Okey, kalau awak bandingkan dengan nyamuk Aedes betina tadi, dia meletakkan telur dia di atas air yang jernih. Okey, dia berbeza. Nyamuk tiruk dia letakkan telur di air yang kotor dan keruh. Okey, kemudian nyamuk tiruk dewasa berwarna kekuningan. Okey, yang tadi nyamuk Aedes berwarna ada tompok-tompok hitam dan putih. Okey, nyamuk tiruk aktif pada waktu subuh, senja dan malam. Yang tadi nyamuk Aedes aktif pada waktu siang. Malam dia tak aktif. Dan seterusnya, nyamuk tiruk boleh menyebabkan penyakit malaria yang boleh membawa maut. Okey, penyakit malaria ni dia ada parasit. Dia dari parasit sebenarnya. Parasit ni adalah penumpang sejenis organisma kecil yang tak nampak dengan mata kasar. Jadi bila dia masuk dalam badan manusia ni, dia boleh menyebabkan tisu-tisu seseorang tu rosak dan dia hisap nutrien-nutrien yang ada dalam badan seseorang. Jadi orang tu boleh jadi sakit dan menyebabkan sesak nafas yang teruk, koma dan boleh menyebabkan kematian. Itu penyakit malaria ni bahaya jugalah. Okey, seterusnya untuk berkaitan dengan penyakit malaria ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 83. Sebelah je. Okey, apakah demam? Bagaimana demam malaria merebak? Okay, bagaimana demam malaria ni boleh merebak? Okay. Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria. Okay, dia boleh membawa virus malaria. Daripada mana dia dapat virus malaria ni? Apabila dia menggigit pesakit malaria. Bila dia gigit pesakit malaria, dia dah dapat virus malaria tu. Lepas tu, dalam virus malaria ni dia ada parasit. Okay, macam teacher cakap tadi, ada parasit penumpang dalam berbentuk organisma kecil. Okay, selepas tu pula, dia menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Okay, sama je konsep dengan demam denggi tadi. Dia gigit pesakit, dia dapat virus daripada pesakit tu, kemudian dia gigit pula orang yang sihat dan orang yang sihat tu pula berjangkit. Okey, begitulah kitaran cara merebak. Okey, kita tengok pula apakah gejala dan tanda-tanda demam malaria. Yang pertama, demam panas. Kedua, sakit kepala. Ketiga, letih. Keempat, loya dan muntah. Kelima, bengkak paru-paru. Okay, bengkak paru-paru ni lah yang boleh menyebabkan
pesakit tu jadi sesak nafas. Dan kemudian menggigil. Menggigil ni kesejukan yang melampau. Ini berkaitan dengan nyamuk tiruk betina. Macam mana ciri-ciri nyamuk tiruk betina, cara dia menyebarkan virus malaria dan tanda-tanda seseorang itu mendapat demam malaria. Okey, untuk rumusan pada hari ini berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari hari ini, kita dah belajar 2 jenis penyakit bawaan nyamuk, iaitu penyakit demam denggi dan kedua penyakit demam malaria. Dan kita dah belajar cara-cara penyakit ni merebak. Macam mana 2 jenis nyamuk ni menyebarkan virus demam denggi dan demam malaria. Dan yang ketiga, kita dah belajar berkaitan dengan gejala dan tanda-tanda demam denggi dan demam malaria. Okey, itu adalah rumusan untuk hari ini. Teacher harap kamu semua seronok dan dapat faham dengan baik berkaitan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk tugasan kamu pada hari ini, yang pertama teacher nak kamu salin nota bagaimana demam denggi dan demam malaria merebak. Okey, ini kamu boleh rujuk dalam slide video ni ataupun kamu boleh rujuk je dalam buku teks kamu muka surat 82 dan 83. Okay, ada juga kat situ gejala dan tanda-tanda dijangkiti. Okay, ini kamu salin dalam buku PJPK kamu. Okey, seterusnya teacher nak kamu jawab soalan online melalui link live worksheet yang telah teacher bagikan di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Okey, terima kasih teacher ucapkan dan semoga kita jumpa lagi untuk sesi PDPR PJPK yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.